الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ربنا يسرنا ولا تعسر علينا يا كريم ربنا اتممنا بخير يا أرحم الراحمين إلى حضرة النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين وتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب الحبيب عبد الرحمن الصقاف حفظه الله تعالى ومشايخنا أجمعين ووالدنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat sama-sama kita menyambung lagi daurah kitab kita, kitab Al-Ibanah wal Ifadah fi Ahkamil Haid wan Nifas wastihadah ala mazhabi Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab yang membicarakan berkenaan dengan hukum hakam haid, nifas dan juga istihadah. Sebelum ni kita dah bicarakan berkenaan dengan bab haid dan juga suci, haid dan juga suci ya. Jadi kalau kita ulang balik, yang penting sekali dalam tajuk haid ni ialah syarat dia. Kalau kita dapat syarat dia, maka kita faham darah yang keluar itu sama ada nak dihukum haid ataupun bukan. Tapi kalau kata kita tak perhatikan syarat dia ni, asal nampak darah saja kita kata haid, maka tu salah. Itu salah, itu tak betul. Maka syarat darah haid itu ada 5. Pertamanya, ni kita dah bahas sebelum ni. Cuba tengok balik dalam nota kita. Syarat dia 5. Pertamanya mesti cukup umur. Darah yang keluar tu, orang perempuan tu tadi, budak tu tadi mesti umurnya 9 tahun dan ke atas, mengikut tahun hijrah ataupun tahun qamariyah. Kalau bawah daripada tu tidak dikira sebagai darah haid, tidak dihukum sebagai darah haid. Satu, umur. Yang kedua, mesti darah tersebut cukup 24 jam. Tak kisahlah dia sama ada dia keluar secara berterusan, satu hari tu terus dapat 24 jam. Maksud dia setiap kali kalau dicek, setiap jam dicek, cek ada darah sampai cukup 24 jam. Adapun kaedah yang keduanya, dia putus-putus. Terputus-putus ni contoh dia keluar pagi sekejap, petang berhenti, malam kadang keluar balik, ataupun pagi keluar, petang malam tak ada, pagi besok lagi, ataupun petang keluar, pagi tak ada, malam tak ada, besok petang tu ada lagi. Dia macam tu. Dia keluar putus-putus. Walaupun darah tu keluar putus-putus sikit-sikit, dalam tempoh 15 hari yang pertama dapat 24 jam. Mana dicampur tadi, mesti dalam 15 hari itu. Tak boleh kalau kata sudah terlimpas tu kita campur, tak boleh. Dia mesti 15 hari yang pertama keluar darah tu.
maka barulah dikira sebagai dapat 24 jam. Bila dapat 24 jam, maka dia telah menepati syarat yang kedua. Syarat pertama umur, yang kedua mesti 24 jam. Darah tu sendiri ada dua cara kaedah darah tu keluar, satunya putus-putus, satunya secara berterusan. Yang putus-putus tu kena hati-hati. Yang putus-putus tu kena hati-hati. Baru ni semalam di Pejabat Jawi ada satu orang datang jumpa kami, dia tanya berkenaan dengan bab masalah ni. Dia tanya, "Ustaz, darah aku keluar awal bulan Mac hari tu 11 hari bulan sampai 25 hari bulan. Cuba kita kira berapa hari? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22, 23, 24, 25. Ngam-ngam 15 hari. Cuma isunya yang berlaku, darah yang keluar tu hanya keluar pada waktu petang asar selama sebanyak setitis. Setiap hari macam tu. Petang waktu asar sebanyak darah tu setitis. Waktu lain tak ada. Pagi ke, tengah hari ke, malam ke, waktu bersungkai ke apa, tak ada. Darah tu tak ada. Itu saja setitis. Setiap hari. Kaedah kita dalam mazhab Syafi'i, setitis itu dikira sejam. Sebab dia keluar dalam range 1 jam tu. Katalah lepas asar tu, kata dari jam 4 sampai jam 5. Maka dalam jam 4 sampai jam 5 tu dia keluar waktu tu, setitis tu. Waktu lain tak ada. Maka kalau dicampur-campur dalam 15 hari tadi, jumlah dia berapa jam? Baru 15 jam. Bila 15 jam, adakah darah itu haid? Bukan. Itu bukan. Walaupun sudah keluar 15 hari. Tapi kalau orang yang keliru, dia akan kata apa? Itu period, itu haid. Takdir Allah Ta'ala semalam berapa hari bulan? 29. Pagi tu. Sebab dia datang jumpa kami tu tengah hari. Pagi. Pagi dalam waktu duha, dalam jam 8 lebih kurang macam tu. Dia kata keluar lagi darah. 29 hari bulan keluar darah. Dan darah tu ketika dia jumpa kami dalam jam 11 tu lebih kurang, darah tu masih keluar. Darah tu masih ada lah. Warnanya coklat. Yang awal, yang tadi tu, minta maaf, darah tu warnanya merah. Yang awal tadi tu warna dia coklat. Yang sitis tu 15 hari tu. Yang keluar waktu asar tu warnanya coklat. Dia merah pudar macam tu, merah pucat. Yang ni 29 hari bulan, yang semalam tu dia keluar merah betul. Merah darah lah. Dan ada berbau. Yang hari tu tak ada. Yang ni dia ada berbau. Bila dia ada berbau dan dia memang rasa sakit pinggang-pinggang dah. Yang hari tu, yang 15 hari tu tak ada rasa sakit apa-apa. Maka kami beritahu pada dia, yang hari semalam tu, kemarin lah 29 tu, tunggulah sampai darah tu cukup 24 jam. Tapi selagi mana darah tu masih keluar, jangan solat. Dan puasa dia memang batal lah. Puasa dia memang batal. Sebab kalau ikutkan tanda, dia punya sifat dia, ciri-ciri dia, yang semalam tu, kemarin tu 29 hari bulan tu, ciri dia memang betul-betul ciri haid. Adapun yang keluar masa yang 15 hari, 11 hari bulan sampai 25 tu, dia tidak menepati syarat haid. Maka itu bukan haid. Yang semalam tu mungkin haid. Hari ni nanti kami minta dia, kami dah cakap dengan dia semalam, tolong bagi tahu pagi ni berapa dia punya semalam, dia punya hasil bacaan keluar darahnya semalam. Sikit-sikit ke ataupun dah berhenti ke, macam mana ke? Sebab kalau yang semalam tu dia keluar pagi itu saja sampai tengah hari, petang malam tak ada keluar darah, yang semalam itu pun dikira sebagai istihadah. Sebab masih tak cukup 24 jam. Cuma dia kena catat berapa jam yang keluar darah pagi semalam tu, pagi kemarin. Boleh jadi hari ni keluar lagi. Itu kaedah dah. Dan kena tengok satunya berapa jam darah tu keluar. Yang keduanya macam mana dia punya warna dia, sifat dia. Sifat darah ni mana warna dia, bentuk dia, bau sebagainya tu.
Seorang perempuan tu dia mesti kena catat. Dia kena monitor betul-betul. Takut berlaku masalah-masalah macam tadi. Ada pula satu persoalan sampai pada saya. Ni sebelum kita masuk tajuk hari ni. Tajuk hari ni bab nifas. Tajuk hari ni kita ni bab nifas. Tapi kita buka dulu bab yang haid ni. Ada soalan sampai pada saya. Kejap Ni dari satu orang ustazah kita di Labuan kita ni lah. Orang bertanya pada dia tapi dia tak sure nak jawab macam mana. Okey. Dia punya permasalahan. Okey, ni kita boleh buat dalam bentuk apa ni? Dalam bentuk kalender. Kita buat dalam bentuk kalender. Okey, baik. Okey. Kita tengok Kita anggaplah ni bulan Mac. Bulan Mac kan berapa? 31 hari bulan 31 hari. Okey. Inilah bulan ni. Baik. Dia kata ada darah keluar Lapan Mac hingga 10 Mac. 8 ni ada. Dia kata kejap 8 ada. 9 hari bulan tak ada. 10 ni ada. Okey. Soalan dia kata begini. Dia kata ada kawan dia dah setahun tak datang period. Setahun tak ada keluar darah. Sebabnya apa? Bersalin. Beranak lah ataupun mengandung. Baik, tak apalah. Kemudian bila dia dah beranak habis semua, nifas semua, baik. Sekarang ni lepas tu setahun tak keluar darah. 8 Mac yang baru ni keluar darah. 9 tak ada, 10 keluar. Lepas tu tak ada. Ni tak ada. Tak ada ni. Ni tak ada darah. Ni tak ada darah. Okey. Sampailah 23 hari bulan keluar balik. ...24 hari bulan pun keluar. Kemudian kami tanya pada dia. Dia tanya pada kami, mana satu nak hukum haid? Mana satu nak dihukum haid? Mula-mula ustazah tu ingat haid dia daripada sini, dari sini ni sampai 22. 8, 9, 10, 1, 2, 3 13, 15. Dia kata ni 15, yang ni sudah limpas. Betul ke tidak? Cut tuan-tuan perempuan kira. Betul kan? Sebab yang ni tak ada darah. Okey, ni kira suci. Dia start dari sini sampai sini 15 hari. Betul tak? Baik. Kemudian yang ni keluar balik semula darah. Okey. Awalnya ustazah tu mengira hukum dia ialah yang ni saja haid. Ni 3 hari ni. Sebab ni kan tengah-tengah. Kan kita belajar dulu suci antara dua darah kan dikira juga sebagai hukum darah haid. Okey. Dia ingat yang ni haid. Bila saya tanya lagi ciri dia. Ni nak kena tahu sebab syarat dia tu 4. Dia bukan sekadar ada je darah terus kita kira haid, tak betul. Syaratnya 14, syaratnya 5. Pertamanya dia dah lebih lah umur 9 tahun tu confirm. Yang keduanya saya tanya pada dia, setiap hari yang keluar ni darah ni capai tak 24 jam?
Itu syarat nombor 2 tu. Kalau syarat nombor 2 tu tidak ditepati, maksud dia tak cukup 24 jam, maka darah tu bukan haid. Jadi dia jawab, yang keluar pada 8 hari bulan ni subuh, zuhur. Subuh, zuhur tak ada, asar tak ada, maghrib ada, isyak tak ada. Jadi berapa jam? Katalah dalam 5-6 jam lebih kurang. Lepas tu 9 hari bulan tak ada darah. 10 hari bulan ni waktu zuhur je keluar. Kita ambil lah kata 2 jam, 3 jam. 6 campur dengan 3 jam tadi, baru 9 jam. Katalah 10 jam. Jumlah dia ni 10 jam. Capai tak 24 jam? Tak capai. Bila tak capai, adakah ini dikira haid? Tidak. Okey, kemudian saya tanya pula yang 23, 24 dan seterusnya ni, dia punya darahnya macam mana? Dia kata yang ni, yang 23, 24 ni setiap waktu solat ada. Artinya memang seharian keluar, sama ada sikit atau banyak. Ada jugalah dia berhenti 2-3 jam, lepas tu keluar lagi, go on lagi. Dan yang dia jawapan yang paling dia bagi tahulah, respon dia yang paling bagus sekali. Dia beritahu begini, yang ni 8 hari bulan, warnanya coklat cair. 23 hari bulan dan 24 lendir coklat. 24 tu ada pula kemerah-merahan, bukan sekadar coklat, dia ada kemerah-merahan lagi. Ni darah ni, ciri-ciri darah dia. Okey, masa keluar yang 8 itu tadi sikit dia sebut dah. Yang 8 hari bulan, 10 hari bulan ni dia tak berbau. Tapi 24, 23 ni dia ada bau. Jadi mana yang lebih kuat? Yang ni. Maka ni haid. Walaupun kalau ikut kiraan 15 yang pertama sini betul? Sebab tu syarat tu kita kena tengok. Jangan asalkan kita tengok je darah terus kita kata haid, tak betul. Kena tanya pula berapa jam. Jam tu, 24 jam tu menentukan adakah darah itu boleh kita jumlahkan sebagai haid ataupun bukan. Bila orang tak ambil perhatian dalam bab tu, dia kata, oh asal tengok saja darah, asal orang kata keluar saja darah, terus kita kata haid, itu salah. Dan alhamdulillah Ustazah ni dia tak jawab lagi. Dia buat dulu jawapan dia, tapi dia belum reply lagi dekat kawan dia tu. Dia tanya pada saya dulu. Saya kata jawapan Ustazah tu salah. Sebab asalnya Ustazah kata 8 hingga 10 ni haid. Yang ni bukan. Ustazah kata begitu. Saya kata salah, itu tak betul. Kena tengok lagi ciri-ciri dia. Dia kena perhalusi betul-betul. Dia kena teliti. Dia tak boleh sekadar kita hanya ambil, ada sikit darah, okey, terus haid. Tak boleh. Itu tak betul. Dia akan jadi salah. Salah hukum, masalah. Tambah pula musim ni musim puasa ni. Baik. Itu antara dia. Syarat yang kedua haid tadi apa dia? Mesti cukup 24 jam. Yang ni cukup. Yang sana tak cukup. 24 jam. Yang ketiga, darah tersebut keluar tidak limpas 15 hari dari hari pertama keluar darah. Betul, syarat ketiga tadi kalau kita tengok dekat sini, darah ni dia dah keluar lebih 15 hari, betul tak? Dari hari yang pertama keluar darah 8 hari bulan tu. Memang betul. Tapi disebabkan darah yang 8 dengan 10 tu tidak cukup 24 jam, maka darah itu tidak boleh dihukum haid. Artinya ketika 15 yang pertama ni, dia tidak ada haid sebenarnya. Sini, sana tu istihadah lah. Yang lain ni suci. Sini baru mula. Dia nak dapatkan 15 hari tu, maksimal 15 hari tu, mestilah dari hari pertama tu sudah kita dapat hukum haid. Barulah kita akan kata dia masih dalam tempoh 15 yang pertama. Tapi kalau dalam 15 pertama tu campurlah darah yang kami cerita yang 15 jam tadi kan, setiap hari keluar sejam waktu asar tadi tu. Bila kita campur sekalipun memang 15 hari, ngam-ngam 11 hari bulan sampai 25 hari bulan. Ini yang masalah satu lagi dari awal tadi.
memang keluar 15 hari. Dan keluarnya pula sejam. Bila keluar sejam, maka jumlahnya 15 jam. 15 jam tidak cukup 24 jam. Bila tak cukup 24 jam, artinya ke-15 hari itu tadi hukumnya istihadah, bukan haid. Jadi tak boleh kita ambil tempoh yang tu. Kita kena ambil yang seterusnya yang dikata keluar kemarin kan. Kemarin 29 hari bulan. 29 hari bulan tu boleh kita kira sebagai permulaan dia yang baru. Begitu. Sebab tu kena teliti, tuan-tuan dan puan. Dia tidak boleh hanya sekadar kita tengok saja, okey terus kita hukum haid. Memang dari segi teori dia memang begitu. Syarat dia okey, dia tidak boleh melebihi 15 hari, betul. Tapi kita kena teliti betul-betul. Dia kena gabungkan semua syarat tu tadi, barulah boleh kita kata haid ataupun bukan. Kalau ada satu saja syarat tidak menepati, maka dia bukan haid. Itu syarat nombor 3, dia tidak boleh limpas 15 hari. Syarat nombor 4, dia mesti telah suci sebelum tu 15 hari minimum. Minimum suci sebelum keluar darah yang baru tu, minimum sucinya 15 hari. Barulah darah yang baru tu dikira sebagai haid. Macam contoh ni tadi, tu tak dikira haid, itu istihadah. Maka dia masih suci. Berapa hari dia suci? 15. Malah sebenarnya lebih lagi pun, setahun dah pun dia suci. Maka darah yang ni boleh dikira sebagai haid, kerana syarat kat sini ni cukup. Dia cukup 24 jam, darahnya pun kuat. Begitu. Baunya tu pun ada. Jadi dia punya ciri-ciri dia tu kuat. Maka baru boleh kita kira yang 2 hari ni haid. Begitu. Sebab cukup 24 jam. Tu syarat. Syarat tu mesti kita kena tengok betul-betul. Dan yang kelima, syarat darah haid ni bukan dengan sebab beranak. Kalau beranak dipanggil nifas. Bukan haid sudah. Bukan period. Dipanggil nifas. Kata orang Melayu kita ni panggil pantang. Pantang tu lah. Timur pantang tu. Okay, baik. Kita pergi pada pelajaran yang keempat untuk minggu ni lah. Kan kita dah selesai pada minggu lepas. Pelajaran yang ketiga, Darsus Salis. Ni kita pergi Darsus Rabi'. Kata pengarang hafizahullah ta'ala, Ad-Darsu Rabi', pelajaran yang keempat, tajuk yang keempat, At-Ta'rifu bin Nifasi wa Muddatihi. Tajuk dia apa? Ta'rif berkenaan dengan nifas. Ini bab nifas pula, bab ibu-ibu lah ni. Wa ma yata'allaqu bihi min ahkamin, dan apa sahaja yang berkaitan dengan nifas tersebut pada hukum hakamnya. Makna hukum hakam yang berkaitan lah. Baik. Satanawalu fi hazad darsi at-ta'rifa bin nifasi. Kita akan tengok dekat dalam pelajaran ni ada ta'rif nifas. Ta'rif mana-mana pengertian dia. Makna nifas tu. Nifas tu apa? Wa syurutahu, dan syarat-syaratnya. Kalau haid dulu ada syarat-syarat dia. Nifas ni pun ada juga syarat. Wa muddatahu, dan tempohnya. Wa hukma taqattu'i damin nifasi, dan hukum darah nifas yang putus-putus. Sama macam darah haid. Darah haid pun pandai putus-putus, darah nifas ni pun boleh putus-putus. Wa ziyadatid dami ala aksarin nifasi, dan darah kalau limpas tempoh maksimum nifas. Maksimum nifas berapa hari? 60. Kalau darah tu limpas 60, macam mana hukumnya? Kita dah sebut pun sebelum ni, tapi yang ni dia lebih terperinci lagi. Awalan, ta'rifun nifas. Pertamanya, ta'rif nifas, pengertian nifas. An-nifasu lughatan al-wiladah. Nifas ni dari sudut bahasa, maksud dia ialah beranak, melahirkan anak. Wa summiya bizalika li'annahu yakhruju 'aqiban nafsin aw min qawlihim tanaffasas subhu iza zahara. Nifas ni diambil, dinamakan nifas. Kenapa? Kerana telah keluarnya satu nyawa. Maka nifas ni ialah darah yang keluar setelah keluarnya satu nyawa daripada perut ibu. Nafsu tu kan nyawa, bahasa kita nyawa. Nafas, nyawa. Baik. Wa yu'arrafun nifasu syar'an bi annahu,
Dan kalau istilah syarak pula, nifas ni apa dia? Ad-damul khariju ba'da faraghi jami'ir rahimi. Darah yang keluar setelah kosongnya rahim seorang ibu itu. Mana betul-betul kosong, betul-betul bersih, sudah anak ke apa sebagainya dah keluar, janin ke keguguran ke apa sebagainya sudah dikeluarkan. Bila sudah dikeluarkan, ada darah setelah tu baru dikira nifas. Masih di sini? Kelaju sangat kami cakap. Okey, boleh boleh dapat kan? Apa arti nifas? Ialah darah yang keluar setelah kosongnya rahim seorang ibu itu daripada anak ataupun janin, ataupun yang sebangsa dengannya, zygote ke, embrio ke, tak kisahlah. Yang pentingnya benih itu tadi. Disahkan oleh doktor itu benihnya. Maka keluar sudah daripada perut dia, keguguran kau sebagainya lah. Beranak betul kau, cukup bulan tak cukup bulan tu belakang cerita. Yang penting kosong rahim ibu tu daripada anak ataupun yang sebangsa sejenis itu tadi, janin dan sebagainya tu. Maka dikira sebagai apa? Dikira sebagai, kalau ada darah selepas tu, dihukum sebagai darah nifas. Wa qad taqaddama syarhu zalika fid darsil awal. Ini kita dah cerita dah pada pelajaran pertama hari tu, pada ta'rif dia. Tengok baliklah. Kita tengok pada syarat dia. Ni yang penting. Kalau haid syarat dia 5. Nifas ni syarat dia 4. Kita catat baik-baik. Wa syurutun nifasi, dan syarat nifas itu, la yatahaqqaqu qaunun nifasi nifasan illa bi arba'ati syurutin. Tidaklah boleh kita hukum nifas, darah yang keluar itu sebagai darah nifas, melainkan kalau dia menepati 4 syarat. 4 syarat ni dia kena tepati, dia kena cukup. Kalau tak cukup, maka dia bukan darah nifas. Boleh jadi dia istihadah, boleh jadi juga dia haid. Kalau dia bukan nifas, habis darah apa kan Ustaz? Sama ada dia istihadah ataupun haid. Begitu juga haid, kalau bukan tak cukup syarat haid, boleh jadi dia istihadah, boleh jadi dia nifas. Dia saling berkait antara 3 tu. Kalau bukan yang ni, maka mungkin 2 yang lagi, 2 yang lain tu. Baik, apa syarat nifas? Yang pertama, an yakuna khurujuhu ba'da faraghir rahimi walau min 'alaqatin aw mudghatin qalat qabilatun li annaha mubda'u khalqi adamiyyin. Baik. Syarat pertama, catat baik-baik. Syarat pertama darah nifas ni, dihukum darah tu sebagai darah nifas, ialah setelah keluarnya anak ataupun janin daripada perut ibu tu. Kerana dah kosong rahim ibu tu tadi daripada anak ataupun janin. Itu syarat pertama. Mesti kosong, mesti keluarkan dulu. Walaupun dia dalam bentuk alaqah, tak apa. Walaupun dalam bentuk alaqah. Alaqah ni apa? Dalam bentuk ketulan daging, gumpalan darah ke, mudghah, daging, zygote, embrio sebagainya tu. Walaupun dalam bentuk tu pun kita panggil, kita ni panggil janin. Walaupun dalam bentuk begitu. Yang maksud dia ialah permulaan bagi ciptaan manusia tu. Mabda'u khalqi adamiyyin, dia permulaan pada ciptaan manusia tu. Mana benih itulah. Keluar daripada perut ibu tu tadi, sudah dikosongkan, sudah dikeluarkan, seterusnya ada darah, maka darah tu baru dikira sebagai nifas. Syarat pertama dia kosong rahim daripada anak ataupun janin. Amad damul khariju, ini masalah dalam syarat pertama ni. Adapun darah yang keluar qablal wiladah, sebelum beranak, ataupun sebelum keguguran itu tadi dikeluarkan. Dia kan kata ada yang keguguran mati dalam perut, betul? Belum dikeluarkan lagi, tapi darah dah keluar. Maksudnya anak tu masih ada dalam perut, atau janin tu tak kisah hidup ataupun mati, masih ada dalam perut, tapi darah dah keluar dulu.
maka darah yang dah keluar dulu ataupun darah yang keluar bersama dengan anak dan janin ketika dikeluarkan tu, bersama, itu tidak dinamakan sebagai nifas. Wa huwal musamma bi talqi, dinamakan darah talqi. Darah talqi ni maksudnya apa? Darah bersalin, darah beranak. Falaisa binifasin, dia bukan darah nifas. Ketika bidan sambut tu kan keluar tu tadi mungkin sekali dengan darah, ataupun dia tengah contraction sakit tu, tengah menekan tekan push entah tu keluar darah dulu, bawa anak keluar darah lagi, dia keluar sekali begitu kan, maka itu tidak dinamakan sebagai darah nifas, itu dinamakan sebagai darah bersalin, darah luka, darah talqin dipanggil, darah talak. Wala bihaidin illa in ittasala bihaidin qablahu, fa in ittasala bihaidin qablahu fa huwa haidun lima taqaddama anna al-asahha anna ad-dam alladhi tarahu al-hamilu haidun. Baik. Dan tidak juga dinamakan darah yang keluar ketika bersalin tu, ketika luka bersalin tu kan, tidak juga dinamakan sebagai darah haid. Dia bukan istihadah, dia bukan haid, dan bukan juga nifas, tetapi dipanggil darah talqin, darah bersalin, darah luka. Darah luka kerana beranak tu. Dia tidak dinamakan dengan darah haid, melainkan kalau darah itu bersambung dengan darah yang sebelumnya. Contoh, dia rasa sakit-sakit 3 hari sebelum beranak. Dia melahirkan anak hari Khamis, hari Isnin dah rasa sakit, darah dah mula keluar. Gambar darahnya orang kita ni. Sakit tu, keluar darah sikit, 3 hari itu cukup 24 jam. Maka darah itu dihukum sebagai darah apa? Haid. Kerana mencukupi syarat haid. Sebab muktamad dalam mazhab kita Syafi'i, darah yang dilihat oleh ibu yang hamil, mana hamil ni mana anak ada masih dalam perut tapi dah keluar darah, dan darah tu pula cukup syarat haid, maka dikira haid. Maka dikira sebagai haid. Darah yang keluar kerana beranak tu tadi sekali dengan anak, itu tidak dinamakan haid, tetapi itu dikira sebagai darah bersalin, darah talqin tu tadi. Yang keluar selepas dah habis semua proses tu, baru keluar darah, itu baru nifas. Itu baru nifas. Baik, syarat pertama tadi apa? Kosong rahim ibu daripada anak ataupun janin. Itu syarat pertama. Adapun masalah yang orang perempuan tengok, ibu tengok darah keluar ketika dia hamil sebagai itu pecahan masalah dia. Baik, syarat nombor 2. Syarat nombor 2 darah nifas, darah tu nak dihukum darah nifas. Syarat nombor 2 dia apa? An yakuna qabla inqidha'i 15 yawman min faraghir rahimi, amma ba'da inqidha'i 15 yawman falaysa binifasin bal huwa haidun. Mestilah darah itu keluar setelah beranak tadi, dah cukup syarat pertama tadi kan, mana dah kosong rahim ibu tu daripada anak ataupun janin, dah kosong dah buat keluar. Darah nifas tu, darah tu nak dihukum nifas sekiranya dia keluar dalam tempoh 15 hari yang pertama setelah dia beranak tadi. Katalah dia beranak pada hari Isnin 1 hari bulan, contoh. Dia beranak pagi, dah cuci, petang tu tak keluar lagi, malam tak ada keluar, besok 2 hari bulan pun tak ada darah, sampailah 15 hari bulan tak ada darah. 16 hari bulan, dan 16 hari bulan kan dia beranak 1 hari bulan tadi kan, 16 hari bulan baru keluar darah. Maka darah yang 16 hari bulan tu dikira darah apa? Haid. Itu haid. Itu bukan nifas. Kenapa? Kerana dia dah suci 15 hari. Berlaku suci pada dia 15 hari.
Maksud dia syarat yang kedua ni tadi, nak kira darah tu darah nifas, dia keluar sebelum 15 hari. Contoh, dia beranak 1 hari bulan, 10 hari bulan baru mula keluar darah nifas. Maka darah yang keluar darah 10 hari bulan tu dikira nifas. Sebab masih dalam 15 hari yang pertama. Itulah permulaan nifas dia. Pernah berlaku ke masalah macam tu? Kita tanya pada doktor kita. Ada pernah berlaku tak, doktor? Jarang sangat kan? Tak betul. Itu tak betul. Yang sebut sebelum ni tu, yang mengatakan bila orang perempuan dia datang dengan ada tanda darah, dia hamil, dia nak beranak dah ni, kiranya ni dia dah rasa sakit-sakit, dia dah mula ada keluar darah kan. Okey. Ada sebahagian orang kata macam doktor sebut tadi kan, saya sebut balik semula lah, okay? Saya kuatkan balik supaya masuk dekat dalam live. Soalannya ialah, kebiasaannya orang dia beritahu, kadang-kadang doktor sendiri pun sebagainya yang kita belajar kan, dia kata tanda-tanda keluar darah itu, maka pada ketika tu orang perempuan tu boleh solat sebelum dia beranak ni. Ni cerita sebelum beranak, orang perempuan tu boleh solat, dia kata. Itu tak betul. Mazhab kita Syafi'i, apabila ada tanda darah, ada darah, maka darah itu ialah mani'un lil ibadah. Darah itu ialah penghalang kepada ibadah. Bila ada darah, jadi dia terhalang. Dia tak boleh ibadah sebab darah ada. Yang boleh ibadah ni kalau pasti darah itu istihadah. Isunya sekarang, bila seorang perempuan tu datang ke hospital, ibu tu tadi kan di ujung-ujung nak beranak, sudah darah dah mula keluar, tapi belum beranak lagi kan. Kadang-kadang sehari, 2 hari, kadang 3 hari, kadang seminggu. Tengoklah kan, tengok jenis kes. Dalam masa 2-3 hari tadi darah tu masih keluar. Adakah dia kena solat? Jawapan tidak. Dia tak boleh solat tu. Kenapa? Darah ada. Sebab boleh jadi darah itu akan dihukum haid. Kenapa? Apabila cukup sifat dan juga syarat haid. Sebab tu bila ada tengok darah, maka orang perempuan tu tak boleh solat. Kalau ada berhenti selepas tu, barulah dia tahu darah tadi tu istihadah. Barulah dia ganti balik semula solatnya. Itu baru betul. Itu kaedah dia. Bukan kata pada ibu mengandung saja. Kalau kata orang tak mengandung pun, darah dia keluar putus-putus. Contoh macam tadi, dia keluar pagi, petang, malam tak keluar. Baik, ketika keluar tu tadi, boleh tak dia solat? Tak boleh, darah ada. Lepas tu berhenti. Lepas tu berhenti, baru dia tahu yang tadi itu bukan haid, tetapi istihadah. Maka dia kena solat macam biasa dah lepas tu. Dan perlu tak dia mandi? Tak perlu mandi. Sebab apa? Darah tu istihadah. Melainkan kalau darah itu sudah dihukum haid dan dia berhenti, baru mandi. Itu kaedah dia begitu. Jadi yang sebelum ni bukan kami kata salah, cuma tak tepat. Tak tepat situ. Memang ada kaul yang sebut begitu, tapi kita muktamad mazhab, kita tak pakai begitu. Fatwa kita tak pakai kaedah begitu. Fatwa kita tak pakai begitu. Fatwa kita ialah fatwa mazhab Syafi'i. Bila ada darah dilihat oleh satu orang perempuan, tak kira dia hamil ke dia bukan hamil ke, maka darah itu merupakan penghalang kepada ibadah. Itu asalnya begitu. Melainkan setelah itu dilihat darah itu berhenti, barulah dia tahu darah itu tadi hukumnya apa. Barulah diganti semula mana yang dia tertinggal tadi. Tetapi adakah berdosa dia tidak solat ketika darah itu keluar? Jawapan tak dosa.
Sebab itu memang takdir Allah Ta'ala. Haza amrun qad kataballahu ala banati Adam. Nabi sendiri sebut, inilah benda yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, ditakdirkan oleh Allah Ta'ala ke atas orang perempuan dari kalangan anak Adam. Jadi itu ketetapan Allah. Nanti ada dekat dalam tajuk ni, belakang ni kita akan belajar turu'ul mani' zawalul mani'. Datangnya penghalang, yakni keluarnya darah, dan zawalul mani', hilangnya darah, makna bersihnya darah. Kat situ dia lebih detail lagi lah yang soalan tadi tu. Tapi secara umum macam tu jawapan dia. Baik, syarat nombor 2 ni boleh dapat tak? Iaitu, ni balik pada cerita nifas ni tadi. Seorang perempuan setelah beranak. Ni kita cerita ni setelah beranak. Syarat nombor 1 tadi, setelah kosongnya rahim ibu itu daripada anak ataupun janin. Mana kosong, mana dah keluar dah deliver. Selepas tu baru keluar darah. Maka darah itu dicerita sebagai nifas. Tapi darah yang keluar setelah beranak itu mestilah dalam tempoh 15 yang pertama dari hari pertama dia beranak tadi. Katalah dia beranak 1 hari bulan. Maksimum dia 15, betul? Okey, dalam 15 yang pertama ni ada keluar darah. Maka dari situ mula nifas dia dan dikira 60 dari situ. Dikira 60 dari hari pertama nifas tu tadi. Begitu. Itu nak kira hukum nifas dia tu. Dari hari pertama dia keluar darah setelah beranak. Kaedah dia begitu. Tapi nak kira darah tu dikira nifas, syarat nombor 2 tadi mesti dalam 15 hari pertama dari beranak tadi tu darah dah mula keluar. Kalaulah darah tu keluar setelah 15 hari, dia beranak 1 hari bulan, 15 dari 1 hari bulan sampai 15 hari bulan lepas dia beranak tadi, tak ada langsung darah. Tak ada langsung darah. Bila tak ada langsung darah, hari 16 baru keluar balik. Maka dia dah suci 15 hari. Maka hari yang keluar pada hari yang ke-16 tu dikira hukum haid, bukan lagi nifas. Dia bukan nifas sudah di situ. Masih dalam 60 Ustaz. Masih dalam 60 tu kalau dia keluar sebelum permulaan dia dalam tempoh 15 yang pertama. Kalau dia sudah suci 15 hari maka sudah berubah hukum. Kan kita belajar sebelum ni, nifas boleh tukar kepada haid, kaedah dia bagaimana? Suci 15 hari. Ada suci 15 hari, hukum berubah. Hukum berubah. Dari haid yang lama pergi haid yang baru. Itu berubah hukum lah tu. Ataupun daripada hari nifas tu tadi, dari nifas pergi kepada haid. Begitu juga. Bila ada suci 15 hari, maka berubah hukum. Jelas ya? Okey, baik. Itu permasalahan, itu syarat yang kedua untuk nifas. Syarat ketiga, an la yatakhallala baina damain nifasil awwali wa tsani aqallu tuhri wa huwa 15 yawman fa in takhallala bainahuma zalika fa tsani laisa binifasin wa innama huwa haidun. Syarat yang ketiga ni, dalam tempoh 60 tu tidak berlakunya 15 hari suci. Kalau berlaku 15 hari suci, maka yang pertama tu dikira nifas. Lepas 15 hari suci itu haid yang baru. Contoh. Seorang perempuan dia beranak, dia melahirkan anak, kemudian keluar nifas 40 hari. Dari hari pertama dia beranak tadi tu, terus keluar darah nifas selama 40 hari. Setelah 40 hari dia berhenti. Darah tu berhenti. Darah tu berhenti berapa lama? Darah tu berhenti 2 minggu. 2 minggu ni berapa hari? 14 hari. Tambah sehari lagi, 15 hari. Artinya kalau dicampur 40 campur 15 berapa hari? 55. Masih dalam tempoh 60 tak? Masih. Baik. Soalan yang berlaku sekarang ni, masalah dia hari yang ke-56 tu. Kan 40 darah, 40 hari darah, 15 hari suci. Kemudian 40 campur 15 tadi 55. 55.
Hari yang ke-56 masih ada darah, keluar balik semula darah. Maka darah yang keluar pada hari yang ke-56 tadi dihukum darah apa? Haid. Sebab apa? Ada suci. Kena ingat balik, sudah ada suci 15 hari. Dia kena teliti habis-habis. Jangan kita hanya pandang, masih dalam 60 bah? Ya, masih dalam 60. Betul. Tetapi tengok pula, ada tak suci 15 hari? Ada. Bila ada suci 15 hari, hukum berubah. Itu ketelitian tu kat situ kena sangat perlu. Ya. Tanda dia. Lendir aing tu Baik, soalan yang bagus. Soalan saya nak tanya, lendir itu darah ke bukan? Dikategori sebagai darah ataupun bukan? Bukan, betul? Bila bukan, maka dia lendir. Bila lendir, artinya orang perempuan itu dalam keadaan suci. Dia bukan darah, dia suci. Bila suci, bolehlah solat. Itu mungkin menjawab soalan yang doktor tadi. Mungkin yang keluar itu ialah lendir. Kalau orang Melayu kita panggil kembar aing. Kembar air. Sebelum anak tu keluar, air dulu yang keluar, betul kan? Ada orang dikeluar air dulu, ada orang dikeluar darah dulu. Maka air yang keluar itu hukumnya dia bukan hukum darah, dia hukum macam air kami. Artinya ibu tu tadi wajib istinja kalau dia nak solat. Dia kena istinja, kemudian macam-macam kitab kami, kena cuci dan sebagainya. Habis kalau air tu tak pandai berhenti Ustaz, maka ambil hukum macam istihadah, kena sumbat, kena tampal, kena simpan kapas sebagainya, tahan darah tu. Clear, nampak kan? Kaedah dia begitu. Sebab bila sesuatu cecair itu tak pandai berhenti, dan cecair itu dikira sebagai benda yang membatalkan wudu. Kan kita buka tajuk sebelum ni, ar-rutubatu kharijun minal farji. Satu jenis cecair yang keluar daripada farash. Dia keluar dari dalam ke ataupun dari permukaan farash. Kalau permukaan tu itu dipanggil peluh. Peluh dia tak najis. Kalau nak istinja pun sunat je hukum dia. Dan dia tak batalkan wudu. Tapi kalau dari dalam macam tadi, lendir tadi kan, itu semua dari dalam. Maka itu dikira apa? Bernajis. Dia jadi najis. Berarti kalau dia ada wudu, keluar lendir itu tadi, batal wudu dia. Tapi macam tak pandai berhenti Ustaz, maka ambil kepada kaedah daimil hadas. Orang yang sentiasa berhadas. Mana sentiasa batal wudu. Kalau yang laki-laki biasanya kena penyakit prostat. Sampai satu tahap dia kamih tu tak pandai kawal. Tengah berdiri keluar. Betul. Kami pernah tengok. Imam tempat kami dulu memang begitu, dia kena sakit begitu. Kancing tak lawas. Punca dia apa? Sebab prostat. Itulah penyakit orang lelaki yang tak ada penyakit. Satu istilah yang saya dapat dari Dr. Ismuni. Penyakit orang lelaki yang tak ada penyakit. Mana dia sihat macam mana pun, kalau dia kena prostat, itulah penyakit dia. Penyakit yang dia tak ada penyakit. Mana dia tak ada jantung, tak ada kencing manis, tak ada. Itulah penyakit orang tak ada penyakit. Tak apalah, kita hati-hati lah orang lelaki ya. Hati-hati tu, kena hati-hati. Efek dia apa? Kamih tu tak pandai berhenti. Dan dia pun tak boleh nak kawal. Sebab apa? Dia punya injap dia dah loose. Ibarat paip tu kan, dia punya gatahnya loose sudah. Ibaratnya macam itu. Nak tukar kepayahan, boleh buat operation lah. Tapi taklah seperti mana yang asli. Begitu. Jadi bila jadi keadaan begitu, macam mana nak buat? Dia tetap kena solat. Dia tetap kena solat. Sebab tu bukan haid. Cecair dia kan, dia tetap kena solat. Habis macam mana dia nak solat, lendir tu kekal keluar, maka kena tahan, sumbat. Dia kena pasti masuk waktu, pergi istinja, sumbat, segera berwudu, segera solat. 5 benda yang kita sebut untuk yang istihadah tu.
sama pada yang lain sekalipun. Dia panggil daimil hadas, sentiasa berhadas. Begitu juga kalau orang yang kena cerit-berit yang teruk. Cerit-berit teruk. Sama juga. Dia kena sumbat. Begitu juga orang yang jenis penyakitnya dia punya urat kantut dia putus. Urat kantut dia putus. Dia tak pandai kawal. Duduk perak, duduk asal berjalan berak. Dia tak boleh kawal. Tak tahulah apa nama penyakit tu, mungkin doktor kita tahulah tu istilah dia tu. Tapi kalau cara kampung dia kita panggil urat kantut putus. Dia tak boleh kawal sudah. Sama, hukum dia sama. Iaitu dia kena usaha untuk sumbat. Kalau keluar juga dimaafkan sebab dia dah cuba tahan. Jadi solat dia sah, tak ada masalah. Begitu. Cukuplah tu, panjang pula kat situ lah perginya. Baik, so syarat ketiga mestilah dengar baik-baik. Mestilah tidak berlakunya suci 15 hari di pertengahan. Kalau berlaku tengah-tengah ketika dalam tempoh 60 tu berlaku suci tengah-tengah tu, maka darah yang seterusnya tu dikira darah haid, bukan lagi nifas. 4. An yakuna zalika fi sittin, hendaklah darah itu semuanya keluar tidak limpas 60 hari. Walau ra'at ba'da sittin daman walau bi zamanin yasirin falaisa binifasin thumma in wujida fihi syartul haidhi wa huwa al-bulughi yaumin wa lailatin fa huwa haidun wa illa fala. Wah, syuk bahasa Arabnya. Wa illa fala. Bahasa dia ringkas. Mestilah dalam 60. Kalaulah darah tu dah terlimpas 60, walaupun terlimpas sekejap sekalipun, maka darah itu tidak boleh dihukum sebagai nifas, tetapi boleh jadi dihukum sebagai haid atau istihadah. Kenapa jadi haid? Kalau menepati syarat haid, iaitu minimum 24 jam. Kalau tak menepati syarat haid, maka dia jadi istihadah. Wa illa fala. Kalau tak menepati syarat haid, maka dia bukan haid. Kalau bukan haid, bukan juga nifas, istihadah. Dia antara tiga tu je dia main. Dia takkan lagi. Cukup syarat haid, maka dia bukan nifas, bukan istihadah. Kalau cukup syarat nifas, maka dia nifas lah. Bukan haid, bukan juga istihadah. Tak cukup syarat haid, tak cukup syarat nifas, maka dia istihadah. Simpel tak? Mudah je insyaAllah. Tu je lah sipir dia. Okay, itu khatam dah tu, alim dah. Boleh ajar orang dah lepas ni perempuan. Dapat dah kan? Kunci tu dah kena buka dah. Tinggal nak masuk, tak masuk lagi pintu. Ni ibarat kunci masjid ni, buka dah. Pagi-pagi tu kita nak masuk, kunci jurutankuasa tak sampai. Kita paling awal jam 3 pagi dah datang contoh. Kita minta masjid dibuka. Rupanya masjid kunci. Dia pun protes masuk dekat dalam Facebook. Sudah. Padahal dia datang terlampau sangat awalnya. Baguslah datang awal tu, tapi melampau sangat sampai dia jadi protes pula. Tak ngam. Tapi bila dah dibuka kunci, tak pula mau masuk. Itu yang payah tu. Itulah ibaratnya ilmu. Bila sudah dibuka kunci ilmu tu kepada kita, maka amal. Jangan kita tunggu-tunggu lagi. Kalau tidak, rugi. Kita yang rugi. Maka itulah 4 syarat haid. 4 syarat nifas haid pula. 4 syarat nifas. Apa dia? Pertama, mestilah setelah kosongnya rahim ibu tu tadi daripada anak ataupun janin. Yang kedua, mestilah darah itu keluar dalam tempoh 15 hari pertama setelah beranak. Yang ketiga, mestilah darah itu tidak ada terputus 15 hari. Kalau terputus 15 hari, maka berubah daripada nifas kepada hukum haid. Yang keempat, tidak limpas 60. Itu dah dia punya syaratnya. Alim dah tu, insya-Allah. Tengok pula tempoh nifas. Ni kita tengok tamakun lagi. Syekh ulang-ulang. Kitab ni syok. Dia baca dia tadi ulang. 3-4 kali dia cerita benda sama. Baik. Salisan muddatun nifas, tempoh darah nifas. Muddatun nifasi lahzatun. Minimum nifas ni lahzah. Lahzah ni apa? Sekelip mata. Bahasa mudah kita nak nisbah pada
darah tu setitis lah. Setitis. Dah keluar, dah habis, dah keluar nak sebagainya, janin dan sebagainya tadi dah dikeluarkan, dah bersih cuci, keluar darah. Walaupun setitis, walaupun macam kita meludahkannya, tu macam keluar gitu je. Setitis gitu kan? Dikira sebagai nifas. Dan sioknya nifas ni, setitisnya tu dikira sehari. Titisnya tu dikira sehari. Dikira sehari. Kalau haid dikira jam. Setitis tu dia tengok darah yang keluar tu tadi dalam tempoh pukul berapa sampai pukul berapa. Katalah dia keluar dalam dia keluar pada 3.40. Ni bab haid bab haid. 3.40 petang dia keluar. Dia cek 3.40 petang, 3.40 tu keluar darah. Artinya apa tu? Darah itu keluar dalam tempoh range masa antara jam 3 dengan jam 4. Maka tu kira sejam. Nanti selepas jam 4 kena cek balik. Ada lagi tak darah tu? Kalau 4 1 minit ada darah, maka itu dikira jam yang kedua. Jam 4 sampai jam 5. Itu kaedah haid. Tapi nifas tidak. Nifas keluar saja siang, maka dikira seharian. Dikira seharian. Titis tu dikira seharian. Yalah, jangan yang laki-laki ni bayangkan setelah ibu tu beranak, darah tu keluar macam air paip kalau keluar macam air paip itu masuk ICU tu. Tumpah darah dia panggil. Bleeding. Baik, wa aksaruhu, dan tempoh paling banyak darah nifas ni berapa? Situna yauman, 60 hari. Ni kita dah bahas dah sebelum. Wa ghalibuhu, dan ghalibnya, kebiasaannya, arba'una yauman. Kebiasaannya, majoritinya orang perempuan, ibu-ibu ni tadi, yang keluar darah nifasnya berapa lama? 40 hari. Itu yang jadi timbul pantang orang Melayu 40 tu. Kena ingat baik-baik. Kaedah dia begini, pantang orang Melayu tu tak salah, tapi itu masih hukum adat. Hukum adat. Bila bertambung dengan hukum syarak kata 60. Hukum adat kata 40, 44. Betul ke tidak? Bila bertambung begitu, mana yang kena diutamakan? Hukum syarak. Saya suka sebut bidalan ni, kena ingat betul-betul. Adat bersendi syarak, syarak bersendi hukum, hukum bersendi kitabullah tu. Syarak mengata adat menurut, syarak dijunjung, adat dikelek. Tu. Laju kah? Itu cara bahasa lidah orang Negeri Sembilan. Tapi tak tahulah yang pure lah. Kalau yang tak pure tu memang payah dia nak mengingat barang itu tu. Ya. Okey, nak syarah ke kat sini? Biar mati anak, jangan mati adat tu. Baik, syarah sikit lah. Sikit je saya syarah. Baik. Bidalan tu atau peribahasa tu keluar berdasarkan hadis Nabi. Orang kita ni, perlindungan kita dulu-dulu, dia ambil dari hadis Nabi tu. Mana hadisnya? Nabi sabda, mafhum dia, kalaulah Fatimah binti Muhammad pun mencuri, nescaya ku potong tangannya. Itu Nabi sendiri sebut. Kalaulah anaknya Sayyidatina Fatimah pun mencuri, maka kakal kena potong tangan. Artinya apa di situ? Biar anak tu sakit, biar mati anak, jangan mati adat. Adat yang dimaksud situ bukan hukum adat istiadat. Adat yang dimaksud ke situ ialah hukum hakam. Hukum hakam. Sebab orang Melayu kita ni bila sebut adat, boleh jadi hukum adat, boleh jadi adat asal adat, boleh jadi adat yang diadatkan, boleh jadi adat yang teradatkan, boleh jadi adat istiadat. Adat mana nak pakai? Tu cerita buat adat dah tu. Ni kena buka kelas adat berpatih kalau macam ni. Adat ni macam 4. Adat yang asal adat. Adat asal adat apa? Orang laki-laki dengan perempuan sama kah? Tak, itu asal adat. Asal sunnatullah dia panggil.
Itu adat, asal adat. Sunnatullah. Kita manusia berjalan pakai kaki ke terbang? Pakai kaki. Belusirnya. Tu. Maka kita ni asal adat kita ni ataupun sunnatullahnya ialah adatnya kita ni manusia memang jalannya 2 kaki, bukan 4 kakinya. Contoh. Itu asal adat. Kalau adat yang diadatkan itu hukum syarak. Hukum syarak wajib, sunat, harus, haram, makruh tu. Yang diadatkan. Mana ada kebiasaan perbuatan manusia yang di situ ada terkandungnya hukum hakam. Diadatkan. Dihukumkan. Kemudian adat yang teradat. Adat yang teradat ni asalnya tak dibikin, tapi dia benda yang mendatang, benda baru. Contoh, zaman Nabi, orang nak laungkan azan ada tak pakai speaker? Tapi zaman sekarang penting tak ni? Ini adat yang teradatkan. Budaya yang dibudayakan, makna yang datang baru kemudian. Tapi diterima. Satu lagi adat istiadat. Adat istiadat ni SOP apa-apa upacara. Istiadat angkat kahwin, akad nikah, istiadat bersanding, istiadat pertabalan, istiadat berkhatan, istiadat itu pun semua itu istiadat. Kalau tak bikin pun tak jadi masalah. Biar mati anak, jangan mati adat. Arti kat situ apa? Biar anak tu sakit, kalau dia buat salah dia tetap salah. Jangan keranakan anak kita menangkan. Langgar hukum hakam tu tak betul. Tapi itu kebiasaan yang berlaku pada ibu ayah zaman kita sekarang. Betul ke tidak? Anakku baik bah. Padahalnya anak mencurinya sudah tadi ni. Baik anakku, di backupnya lagi anak. Padahal tadi memang jelas sudah kedapatan ditangkap oleh cikgu yang merokok di sekolah. Sampai ke sekolah cikgu yang kena tampar. Cikgu yang kena pukul. Anakku baik. Anakku tak pernah salah. Pijak samut pun tak mati. Tapi dia yang mati dipijak oleh samut. Sampai tahap macam itu. Baik anaknya, ya Allah. Kan? Itu masalah tu. Jangan direkam. Ya? Itu kalau kita tengok anak-anak muda kita sekarang bilanya belajar, ada lagi tak adabnya? Ada lagi tak sopannya dengan guru-guru? Tak ada. Sebab apa? Bukan salah anak tu. 100% bukan salah dia. Salah yang utamanya dari mak bapaknya. Bila anak tu salah, sepatutnya anak tu kena dihukum. Jangan di backup. Kami masa kami kecil dulu, tuan-tuan mungkin sama jugalah rasa. Kan? Kalau tahulah benda yang kita tu tadi kita kena rotan di sekolah, jangan benda tu kantoi di rumah. Kalau kedapatan oleh liau, kedapatan oleh mamak, kompom ditambah lagi. Liau kami kalau hantar kami ke sekolah, kan pendaftaran sekolah ni, kami 3-4 orang adik-beradik, dibawanya 4 batang rotan. Dibaginya arah cikgu kelas. Cikgu, ni anakku ni rotan. Kalau nya salah, rotan. Jangan patah, jangan mati, sudah. Tu ayat dia. Tak takut. Nak buat perangai, buatlah. Lepas tu dia warning siap-siap. Naik motor pergi sekolah, dia warning siap-siap. Pergi sekolah belajar betul-betul. Kalau ayah tahu kau buat perangai, balik ayah sambut. Mak kami dia kata apa pula? Yang lahir, mak yang lahirkan kau memang seorang, tapi mak yang jaga kau sekampung. Artinya apa tu? Semua satu kampung tu mak kita. Jangan buat salah. Confirm dia tahu. Dia tahu siap. Alum sampai rumah, berita dah sampai. Siaplah disambut dengan batang rotan, dengan katah paip. Apa yang dapat? Kalau mak kami apa yang tercapai? Kalau bapak kami tak. Selepas maghrib dipanggil. Siang tadi kau buat apa? Pegang rotan ni. Siang tadi kau bikin apa? Salah tak yang kau bikin tu? Salah ya. Patut tak kena rotan? Patut. Berapa banyak kau nak? Sudah. Kita pun jawab 1. Cukup 1. Tak takut masa tu. Hulurlah tangan. 1 je dia bagi. Tapi rasa salah tu salah.
Tapi anak kita sekarang, generasi zaman sekarang, la haula wala quwata illa billah. Tak maulah panjang kat situ, panjang pula. Okey, baik. Sikit lagi. Okey. Kenapa disebut kebiasaannya orang perempuan itu nifas 40 hari? Kerana hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, maka katanya kanatin nufasa'u tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40 yawman. Adalah orang-orang yang nifas, yakni yang setelah melahirkan anak itu, mereka tajlis ni makna duduk masa itu tak solat, tak puasa, mana berhentilah dulu daripada melakukan ibadah selama 40 hari. Kebiasaannya orang perempuan yang melahirkan anak, setelah melahirkan anak itu mereka tidak melakukan ibadah 40 hari. Itu kebiasaan, bukan satu kewajipan mesti 40. Rabi'an, mata tabda'u muddatun nifas. Bila mulanya tempoh nifas ni? Tempoh nifas ni mulanya bila? Mula dari mula beranak atau mula dari mula keluar? Kan dia beranak, mungkin sehari 2 hari tak ada darah, lepas tu hari ketiga ada keluar darah. Adakah 60 tu mula dari situ? Ataupun 60 tu mula dari mula-mula dia beranak? Baik. Ni sabar dulu. Wal mu'tamadu fil aqwal. Adapun kaul yang mu'tamad dalam mazhab kita Syafi'i, anna muddatan nifasi tabda'u hukman min ru'yatid dami fala nifasa qabla ru'yatihi wa amma adadan famin ba'di faraghir rahimi min jami'il hamli. Baik. Mu'tamad dalam mazhab kita Syafi'i, darah nifas itu bermula apabila bermula kita melihat darah. Hari yang mula-mula tengok darah, mana keluar darah nifas tu, setelah dah beranak, okey, dia keluar darah. Hari yang keluar darah itulah permulaan tempohnya. Permulaan tempoh 60. Itu dari sudut hukumnya begitu. Tapi dari sudut adatnya, dari sudut kebiasaannya, 60 itu dikira dari hari beranak. Artinya begini, kalaulah seorang itu anak yang sulung, dilahirkan anak yang sulung, dilahirkan anak 1 hari bulan Mac, contoh dilahirkan anak 1 hari bulan Mac. Baik, 60 tu nak kira dari mana? Dari segi hukum, dia dikira dari mula keluar darah. Katalah dia lahir 1 Mac tak ada darah nifas, 2 Mac tak ada darah nifas, 3 Mac baru ada. Maka 60 tu kira dari situ, dari segi hukum. Tapi kalau dari segi adat kebiasaannya, hukum dia kira bukan hukum. Dari segi adatnya, darah nifas itu dikira dari mula-mula keluar, dari mula melahirkan anak tu, bukan dari mula keluar darah, dari mula melahirkan anak. Orang yang sulung tadi, anak sulung tadi, dia dah ada tempoh ke belum? Dia dah ada tempoh ke belum? Belum. Macam mana dia nak dapatkan tempoh dia? Dia kena tunggu sampai cukup 60 hari baru dia mandi. Walaupun mungkin darah itu sudah berhenti awal. Ini untuk yang anak sulung, sebab dia belum ada tempoh. Begitu juga bagi orang perempuan haid yang awal-awal keluar darah. Budak umur 9 tahun, 10 tahun, mula-mula keluar darah, dia dah ada tempoh belum? Belum. Dia dah tahu lah tempoh dia 7 hari. Belum. Dia tak ada tempoh lagi. Macam mana cara dia nak dapat? Bila keluar saja darah itu, dia kena tunggu 15 hari baru dia mandi. Maka dalam 15 hari tadi, berapa tempoh darah dia? Barulah dia tahu tempoh dia. Baki yang dia tak solat tu tadi, dia kena qada semula. Begitu juga pada bab nifas ni. Itu yang nak muktamad dia begitu. Itu muktamad dia begitu. Nanti bila dah ada tempoh, katalah anak sulung tempoh nifas dia 50 hari. Bila masuk pada anak yang kedua,
maka dia hanya cukup tunggu sampai hari ke-50 saja untuk kali yang pertama. Sebab dia tengok ikut pada yang sulung. Tapi belum tentu mesti 50. Boleh jadi darah tu keluar terlebih. Yang penting masih dalam 60. Cuma nak menentukan dia kena tunggu tu sampai bila. Nak mendapatkan tempoh tu. Jelas tak ni? Macam bela je masing-masing. Macam paning saya. Apa yang tak dipahamnya tu? Dari segi hukum, ya 60 itu dikira dari hari pertama keluar darah nifas tersebut. Cukupkan 60 hari. Betul. Tapi dari segi adatnya 60 itu biasanya dari melahirkan anak itu. Dari hari lahirkan anak tu kira 60 hari. Jangan kita rasa kebiasaannya, aku dulu Ustaz, anakku 10 sudah. Setiap kali aku beranak, contoh, setiap kali aku beranak, memang pagi aku beranak, petang keluar sudah nifas. Itu kita. Orang lain tak tentu macam itu. Jangan kita samakan masalah orang dengan masalah kita, tu tak betul. Dan jangan kita kata masalah kita orang pun kena macam tu juga, tak betul. Sebab tu kaedah ni dibuat umum untuk semua jenis orang. Ada orang lepas dia beranak, darah tu terus keluar. Okeylah, fine, terus darah nifas. Ada orang rehat dulu sehari 2 hari baru keluar. Ada orang rehat dulu seminggu baru darah keluar. Ada orang rehat sampai 14 hari 2 minggu, ngam-ngam hari ke-15 dia sampai keluar. Kalau tak keluar terus keluar haid. Ada begitu. Jadi tak sama. Jangan kita tu sama saja Ustaz. Tak, tidak. Kalau sama, kenapa nama orang tu lain-lain? Seorang nama Minah, seorang nama Bedah, kan lain. Contoh, nak kata beza tu, nak kata beza. Misalun yuwaddihu zalik. Misal ni contoh nak nerangkan balik statement tadi. Ra'at nufasa'u daman nifasi ba'dal wilalati bi'asharati ayyamin famin haitsul adadu naqulu innan nifasa lahu 'ashratu ayyamin wa min haitsu hukmin nifas la budda illa min ru'yatid dam fal 'asharatul ayyamis sabiqah ala ru'yatid dam hukmuha fiha hukmat tahirat. Okey. Seorang perempuan, ibu, dia melahirkan anak. Dengar baik-baik contoh ni. Seorang ibu dia melahirkan anak. Katalah 1 hari bulan dia melahirkan anak. 10 hari yang pertama lepas dia melahirkan anak, dari 1 hari bulan sampai 10 hari bulan tak ada darah. 11 hari bulan, maknanya dah selepas 10 hari bulan, 10 hari itu, hari yang ke-11 tu baru ada darah. Dari segi adat, dari segi kebiasaan, kita akan kata nifas itu bermula setelah beranak. Mana ada dari 1 hari bulan. Tapi dari segi hukum, nifas itu bermula pada hari yang ke-11 tu. Sebab itu darah yang mula-mula keluar. Itu segi hukum. Maka mana perlu diutamakan? Segi hukum ke segi adat? Segi hukum. Dapat dah tu? Alhamdulillah. Alim orang Sungai Berdaun. Dan juga sekitarnya yang hadir. InsyaAllah. Lepas ni katalah takdir Allah Ta'ala kami posting ke, kami pergi dulu ke contoh. Tuan-tuan perempuan kena sambung. Baik. Sikit lagi, 2 muka surat lagi. Khamisan, hukmu taqattu'i damin nifasi. Hukum darah nifas yang putus-putus. Haid pun boleh putus-putus, nifas pun begitu juga. Sebabnya darah tu bukannya pandai keluar ikut apa yang kita nak. Betul? Darah tu keluar ikut kehendak Allah, bukan ikut kehendak kita. Walau dimakan ubat sekalipun, kalau Allah Ta'ala tak takdirkan benda tu keluar, keluar tak? Takkan keluar. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita usaha atas tajribat. Tajribat ni pengalaman. Doktor pun begitu. Dia merawat satu-satu pesakit tu tadi atas pengalaman dia merawat pesakit yang seperti itu sebelum-sebelum ni.
Sebab tu dia hasil kepakaran. Tapi kepakaran tu hasil adakah atas kepastian? Tidak. Dia atas pengalaman, atas eksperimen, atas cobaan. Dia try and error asal-asalnya. COVID-19, awal-awal masa musim COVID hari tu, apa berlaku? Contoh kita urusan jenazah. Tayamum pula atas polybag. Sebab apa? Kajiannya tu tidak lagi tuntas. Apa kajiannya? Adakah bila orang dah mati, kuman COVID tu masih boleh keluar daripada mulut orang tu? Belum ada keputusan musim tu. Sebab tu atas kaedah sada zara'i, kaedah dalam Islam, kita nak kekang daripada berlakunya mudarat, maka petugas tu pakai full PPE. Panas bah musim tu. Puasa kan lagi. Ni musim puasa pun 5-6 orang satu hari ditanam musim tu. Jadi jenazah tu pula ditaimum atas polybag. Polybag tu pula bukan 1 lapis, 3 lapis. Bag tu, body bag tu. Ya. Yang orang pakai PPE ni pun 3 lapis, 4 lapis juga. Panas. Memang kepanasan. Nak buat macam mana? Sabarlah. Tapi bila dah keluar keputusan bahawa dia tidak memudaratkan sebenarnya apabila dia dah mati, dia dah meninggal, orang tu dah meninggal, maka kuman tu tidak boleh transfer. Sebab dia transfer melalui pernafasan. Orang yang dah mati ada nafas lagi ke? Kalau ada tu maknanya hidup. Telah mati lagi tu. Itu keputusannya. Maka benda tu dibawalah oleh KKM ke pejabat mufti, ke Jawatan Ngasuh Fatwa, dibentangkan semula hasil tersebut. Maka keluarlah fatwa bahawa orang jenazah COVID tadi dimandikan. Itu berbeza, itu berubah daripada tayamum jadi mandi tu. Sebab keputusan dah ada. Hasil kajian dah ada, dah lengkap. Awal-awal dulu hasil kajian belum lengkap. Contohnya begitu. Sama dalam bab macam ni. Kita tidak boleh nak menentukan darah tu keluar, mesti keluar. Tak. Itu bukan kerja kita, itu kerja Allah Ta'ala. Cuma ketika dia keluar, apa hukumnya? Ketika tak keluar, apa hukumnya? Itu kerja kita. Itu kerja kita. Baik. Tengok kalau darah tu putus-putus. Iza kana damun nifasi mutaqatti'an fataratan daman wa taratan naqa'an fananzur. Kalaulah darah nifas tu keluar putus-putus, kadang sekejap keluar, ada masa pula tak keluar, itu keluar balik, itu tak keluar, itu keluar balik. Baik. Maka kita lihat keadaan dia begini, dia ada dua keadaan. In takhallala bainad damaini 15 yawman wa huwa aqallu tuhri faddamu tsani haidun. Kalaulah senggang suci itu tadi, mana putus darah, mana darah tak ada, selama 15 hari, maka darah yang keluar berikutnya tu dikira hukum haid. Sebab dia ada suci 15 hari. Dia putus selama 15 hari berturut-turut. Mana suci tak ada darah selama 15 hari. Maka darah yang keluar setelah tu haid. Walaupun masih dalam tempoh 60. Masih di sini. Kau sudah tengok petang karang kan masak sungkai apa ni? Duk berlais sekali. Manalah tahu kan munja pula lepas ni. Biasa aku munja jam 10 ni Ustaz. Ni dah kecemasan sudah ni. Takut habis tu karang di meja ikan. Contoh. Baik. Wa illam tablugh muddatun naqa'i bainad dammaini aqalla tuhri wa huwa 15 yawman fa awqatud damin nifasun bil itlaq wa fin naqa'i mutakhallili qawlani asahhahuma annahu nifasun wa zalika mislu taqaddama fin naqa'i al mutakhallili baina dima'il haidhi. Jikalah darah yang putus-putus tu tak sampai 15 hari. Mana sucinya tu tak sampai 15 hari. Contoh, dia keluar 1 sampai 10 hari bulan keluar darah. Lepas tu 11 hari bulan sampai 20 hari bulan tak ada darah. 21 hari bulan keluar balik semula darah. Maka suci tadi berapa hari? 10. Bila suci 10 hari, maka darah yang keluar pada 21 hari bulan tu tadi dikira darah apa? Masih nifas. Bila darah yang 21 bulan tu masih nifas, senggang suci yang 10 hari tadi tu hukum apa?
Nifas juga. Nifas juga. Artinya kalau dia dah solat musim suci tadi tak jadi masalah, tak berdosa sebab dia solat kerana suci, tak ada darah. Tapi lepas tu ada balik. Sama macam bab haid hari tu, sama. Yang naqa' baina damaini tu, suci antara dua darah yang kena apit tadi tu, maka yang suci tengah-tengah tu dia nama suci, tapi dihukum seperti mana darah tu juga. Kalau nifas lah, kalau haid. Sebab sucinya tak capai 15 hari. Wallahu ta'ala alam. Baik. Sikit lagi kita nak sampai pada RNR-nya. Subtajuk yang terakhir hari ini. Alhamdulillah. Baik. Kita tengok pula tadi tu putus-putus. Yang ni permasalahan kalaulah darah itu keluar limpas 60. Itu tajuk dia. Kalau keluar lebih daripada aksarun nifas, kalau darah tu keluar limpas 60. Sadisan hukmu ziyadatid dami ala aksarin nifasi. Kalau darah itu keluar limpas 60 hari. Macam mana hukum dia? Baik, kita tengok satu persatu. Syekh kata apa? Ba'da an arafna fi ma sabaqa anna aksaran nifasi huwa situna yauman. Kita dah tahu dah sebelum ni tadi bahawa nifas itu paling banyak 60 hari. Baik. Fa iza zada damu ala sittin, kalaulah darah itu terlebih 60, limpas dari 60 hari, fananzur lahzatal kamali sittin, maka kita kena lihat darah yang terakhir yang mencukupkan 60 hari itu. In kana fiha damun fahazihi mustahadatun fin nifasi turaddu ila ihda suwaril mustahadati fin nifasi kama sayatil hadisu anha fid darsis samin. Kalaulah dia tadi di hujung-hujung yang genap 60 hari itu masih lagi berdarah dan bersambung tak pandai berhenti, maka darah yang keluar setelah lagi daripada dah terlimpas 60 tu dikira istihadah. Dan orang itu duduk dalam istihadah yang 7, dalam kategori yang 7. Nanti kita akan syarah pada pelajaran 8. Stay tune. Pelajaran 8. Ini baru pelajaran 4. Jadi ada 3 lagi baru jumpa. Dia ada 7 kategori. Orang perempuan yang istihadah dalam nifas. Dia ada istihadah dalam haid, ada istihadah dalam nifas. Itu kita tak nak syarah panjang kat sini, nanti pening. Belum sampai tajuk dia. Yang penting dia kita lihat begini, cara dia macam mana nak tentu. Kalaulah darah nifas itu bermula petang, maka hari 60 nanti ganap petang juga. Kalau keluarnya pagi, nanti ganapnya pun pagi. Begitu. Katalah awal-awal hari itu keluar jam 4 petang. Ini 4 petang jam 4 petang hari yang ke-60. Masih lagi ada darah dan darah itu tak pandai berhenti. Masih lagi berterusan. Dia limit dia sampai jam 4. Jam 5 ada lagi, jam 6 ada lagi, jam 7 ada lagi. Contohlah hari yang ke-60 tu. Maka dia telah terlebih dari 60. Maka dipanggil orang itu sudah beristihadah. Sebab dia sudah limpas 60 dan tak pandai berhenti. Tak ada senggang langsung. Tak ada senggang berhenti langsung. Wa amma idza kanat lahzatu kamali sittin laisa fiha damun fadamu ba'da hadza yu'addu dama haidin idza balagha yawman wa lailatan li'annahu idza jawaza nifasu aksarahu takfi lahzatun fi tuhri bainan nifasi wal haidhi. Kalaulah di hujung-hujung waktu nak genap hari 60 tu tadi darah sudah tak ada. Contoh awal tadi dia keluar jam 4 petang. Maka last ni nanti hari yang ke-60 tu pun jam 4 juga. 4 petang juga. Baik. Jam 2 petang tadi sudah berhenti. Hari ke-60 tu tak ada sudah darah. Jam 2 tak ada, jam 3 tak ada, jam 4 tak ada. Genap 60 tu dah tak ada darah.
Petang tu, malam hari tu kan, contoh lepas maghrib keluar balik. Jadi petang tadi tak ada darah. Malam tu keluar darah. Senja tu kan, maghrib tu keluar balik semula darah. Maka darah itu dikira darah apa? Darah haid. Darah haid. Ini istimewanya nifas. Nifas nak pergi kepada haid, kalau masih dalam tempoh 60, dia mesti syarat 15 hari suci. Tapi kalau pada hari yang ke-60 tu sudah ada suci dah, walaupun sekejap, walaupun setengah hari, walaupun mungkin 2-3 jam, yang penting dia suci. Pada waktu yang terakhir nak lengkap 60 tu dia suci. Kiranya suci, tak ada darah lah. Walaupun malam tu keluar balik darah, katalah dia suci petang tadi kan, malam tu keluar balik semula darah, maka darah yang keluar pada malam hari yang sama tu dikira sebagai haid yang baru. Sebab dia dah ada suci walaupun sekejap. Walau lahzatan, Syekh sebut. Walaupun suci ni tu sekejap sekalipun. 2-3 jam, 5 jam contoh. Satu waktu solat contoh. Dia suci kan? Maka dikira suci. Setelah tu dikira masuk hari ke-61 sudah. Tapi dikira sebagai haid. Kenapa hari 60 tu dikira dia dah ada suci? Kalau berterusan tak pandai berhenti, barulah yang seterusnya itu dikira istihadah. Itu beza sikit. Beza sedikit dengan haid. Kalau haid 15 ngam-ngam, limpas terus istihadah. Ada suci ke tak ada suci ke, kekal dia istihadah. Itu haid. Nifas tidak. Nifas kalau 60 ada suci pada yang hari ke-60 tu, hari 61 keluar balik semula darah, maka terus dikira sebagai haid. Dia bukan istihadah. Melainkan kalau dia bersambung, yang dari nifas tadi tak pandai berhenti terus berterusan, dah limpah 60 pun masih ada lagi, itu baru dia ada istihadah. Itu beza dia. Baik, nak baca ke contoh ni? Contohnya ada 4 permasalahan ni, sikitlah kita baca. Misalun, kita tengok misal, contoh nak menerangkan masalah tadi. Okey, kita akan pakai yang ni. Allah. Ini dulu lah. Okay. Misalun ra'at nufasa'u 20 yauman daman. Kalaulah seorang nifas itu, orang perempuan yang nifas lepas beranak ni tadi, dia lihat 20 hari darah. Okey, tanda dulu 20 hari darah. Darah 20 hari. Summan qata'a 10 ayyamin. Kemudian berhenti 10 hari. Kemudian berhenti 10 hari. Summa ja'ad damu yauman wahidan. Kemudian setelah dah berhenti 10 hari itu tadi, keluar balik semula darah 1 hari. Maka apa hukumnya? Fadima'u kulluha tu'addu daman nifasin. Maka semua darah tu, baik yang 20 hari pertama dengan 1 hari yang seterusnya tadi tu kan, yang seterusnya tu masih semuanya dia kira nifas. Kenapa? Li'annahu lam yatakhallal bainaha 15 yauman. Kerana suci itu tadi tak capai 15 hari, baru 10 hari. Suci tengah-tengah tu tadi dia tak capai 15 hari, baru 10 hari. Maka kalau kita tengok jumlah dia, darah keluar mula-mula 20 hari. Sucinya 10, baru 30, betul? Hari ke-31 tu keluar balik semula darah. Maka semua tu dikira nifas. Termasuklah yang 10 hari berhenti tu pun nifas juga hukumnya. Baik. Jelas kan? Wa 'alal asah fa innan naqa'a al-mutakhallila baina nifasun aidan izan fa nifasu hazal mar'ati wahidun wa 30 yauman. Maka yang suci 10 hari itu pun, yang tak ada darah 10 hari itu pun dikira hukum nifas. Memang dia tak ada darah tapi kena apit tadi kan, maka dikira hukum nifas. Maka keseluruhan nifas perempuan yang ni tadi ialah 31 hari.
20 campur 10 campur 1. Nampak kan? 20 ada darah, 10 berhenti, 1 ada darah. Maka kena apit. 10 tadi kena apit dengan 2 darah tu. Darah yang 20 hari dengan darah 1 hari. 10 tengah-tengah tu kena apit. 10 suci tu lah, 10 yang tak ada darah tu kena apit. Maka yang tu pun dihukum nifas juga. Maka nifas perempuan tu tadi 31 hari. Semua tu nifas. Ya. Kena kuat sikit betul, minta maaf. Aha. Soalan yang bagus. Lihat dia tu anak yang keberapa. Kalau anak yang pertama dia belum ada tempoh lagi. Bila dia belum ada tempoh, dia kena tunggu sampai cukup 60 hari baru betul-betul dia mandi wajib. Itu yang paling muktamad pendapat dia. Tapi boleh pakai juga pendapat yang kedua. Pendapat kedua mengatakan apa? Bila sudah tidak ada darah, maka wajiblah mandi. Maka yang lebih praktikal kita pakai yang mana? Yang nombor 2 tu. Itu lebih praktikal. Sebab darah dah tak ada, maka terus mandi. Dia kena suci. Berpandangan pada pendapat Imam Nawawi yang sebelum ni. Bila dah tak ada darah, ertinya suci. Bila ada darah, maka ertinya bernajis. Ya. Tapi pada asalnya bila darah tu dah berhenti, maka dia boleh mandi. Maka hari yang ke-21 tu sudah boleh mandi. Mandilah, solat, puasa macam biasa kalau puasa. Cuma nanti bila sampai hari 31 keluar balik semula darah, maka barulah dia tahu yang berhenti tadi tu bukanlah suci sepenuhnya. Artinya apa? Dia sebenarnya tu nifas. Masih nifas lagi. Cuma dia break bagi relax sekejap. Bagi relax 10 hari. Segi hukum dia masih nifas. Maka kalau dia dah solat 10 hari tadi, tak berdosa. Kalau dia dah puasa Ramadan 10 hari tadi, qada semula. Walaupun dah puasa. Ya, walaupun dah puasa. Kerana setelah tu diketahui bahawa hari yang 10 tu tadi masih nifas. Ya. Tak apa. Head, okey. Let's start. Oh. Baik. Soalan yang bagus. Kita pergi pada ni. Kita pergi pada jadual. Allah. Okey. Isunya ini perempuan yang mu'tadah ni, iaitu sudah ada tempoh. Kebiasaan, kita catat sini siap-siap. Kebiasaan seorang perempuan tu dia punya haid 7 hari. Okey, ni catatan kita. Baik. Sekarang ni soalan tadi, hari pertama ada darah, kedua ada darah, 3 ada darah, 4 tak ada, 5 tak ada. Contohlah. Baik. Adakah bila darah dah tak ada ni, kita boleh terus mandi? Jawapannya, ya. Terus mandi. Dia biasa 7 Ustaz. Tempoh ini boleh berubah. Tempoh tersebut boleh berubah dengan sekali perubahan. Ni sekali perubahan lah ni. Melainkan kalau setelah ini ada darah balik.
Praktikalnya ketika dia duduk hari keempat darah dah berhenti tadi, dia tahu tak hari keenam keluar darah balik? Siapa tahu besok jadi apa? Kalau ada yang tahu, saya nak tanya dengan dia. Besok saya mati husnul khotimah ke su'ul khotimah? Saya nak tanya gitu. Sebab dia tahu akan datang jadi apa. Tak ada satu pun yang tahu. Betul? Bila tak ada satu pun yang tahu, kita hukumu ala zawahir. Kita hukum atas zahir yang berlaku. Yang berlaku darahnya sudah berhenti, maka mandi. Solat macam biasa. Puasa macam biasa kalau puasa. Mari hari ke-6 keluar balik semula darah. Barulah dia tahu yang ni tadi ni masih lagi dalam haid. Maka dia dah solat dah, tak perlu ganti lagi. Dah solat, tak apalah, tak berdosa pun. Puasanya sahaja, walaupun dia puasa 2 hari ni, dia kena ganti semula. Bila dia nak mandi, di sini dah boleh mula mandi dah tadi. Sebab boleh jadi juga, tak semestinya 7. Boleh jadi bulan ni, dia pergi sampai 15 hari. Sampai 15 hari keluar darah. Boleh jadi tak? Ada possibility. Kita tak boleh tolak benda tu. Sebab darah tu keluar bukan kehendak kita, darah tu keluar kehendak Allah. Begitu. Jadi tempoh kebiasaan 7 hari ni, apa function dia mesti diingat? Diingat sekiranya darah terlebih. Sekiranya darah terlebih, maka tempoh ini yang akan jadi penentuan. Cuma bukanlah penentuan utama. Penentuan yang utamanya ialah warna darah ni. Bila dia terlebih 15, mana darah yang warnanya kuat ataupun sifatnya kuat. Contoh, walaupun darah tu keluar 20 hari. Contoh 10 yang pertama ni warnanya hitam. 10 yang kedua ni warnanya merah. Saya wakil kat sini teruslah ya. Tulis sini. Asal dia 7 hari. Mungkin tengah-tengah ada berlaku berhenti, tak jadi masalah. Yang penting sekarang ni dia sudah terlimpas dari 15. Betul ke tidak? Baik, ini sebenarnya tajuk pelajaran ke-7 ni. Tapi tak apa, kita skip awal sikit. Supaya dah pening dah tadi, saya bagi jawapan terus. Kalau tak nanti jadi lagi pening. Tak boleh nak masuk dah tajuk yang lain ni. Baik. Bila darah itu terlebih 15, tak boleh kita hukum 15 haid baki istihadah. Salah. Tapi itu yang banyak orang buat. Kaedah yang betul dia, bila dia terlebih 15, orang perempuan ini dia akan masuk pada salah satu dari 7 kategori orang istihadah. Dia ni duduk dalam kategori yang keempat ni, ketiga atau keempat. Kenapa? Kerana dia ada kebiasaan. Dia ada 7 hari, dia ada tempoh. Walaupun begitu, dia kena monitor darah dia setiap hari ni macam mana warna, sifat, bau dan juga bentuk fizikal dia. Beza kita tengok sini warna. Ni hitam 10, ni merah 10. Maka hukum haid dia ialah 10 yang pertama ni. Merah yang kedua ni istihadah semuanya. Artinya haid dia 10. Kenapa? Sebab menepati syarat tamyiz. Kaedah dia kaedah membezakan. Dia boleh beza tak ni? Maka utamakan perbezaan tersebut, baru keluar hukum. Itu keadaan orang kebiasaan kategori ketiga, mu'tadah mumayyizah, yang ada kebiasaan tempoh dan boleh beza warna darah, boleh beza sifat darah. Maka hukum dia atas perbezaan. Tak boleh hukum dia atas kita. 15 haid baki istihadah. Salah. Kalau tak boleh beza, contoh, macam mana nak kata tak boleh beza? Semua merah. Mana kuat, mana lemah? Tak tahu. Sama. Bila jadi keadaan macam ni, tak boleh dah pakai tamyiz perbezaan tadi, barulah dipakai adat. 7 hari. 7 hari itu pula 7 hari apa? Awal, tengah, hujung. Dia satu muddah, tempoh. Satu lagi waktu.
Dia biasa keluar awal bulan ke tengah bulan, ujung bulan. Aku ni Ustaz biasanya aku tengah bulan. Maka 7 hari yang tengah ni, head dia di sini. 7 yang dalam ni. Bukan yang awal tadi. Tapi yang penting 7 lah. Sebab dia tak boleh beza. Bila tak boleh beza, dia kena guna adat. Adat ni kebiasaan ni. Dia masuk mustahadhah kategori nombor 4. Orang perempuan istihadhah yang tidak boleh tamyiz. Maka hukum dia ikut adat. Ikut kebiasaan sebelum-sebelum ni. Ya. Sudah. Jap. Okey, ni permasalahan lain Okey. Ya. Macam mana? 7 8 Yang macam mana? Yang mana? Semua ni? Okey, jap. Dia keluar darah dari sini. Sini ada darah. Tak. 7 8. Okey, ni tak ada darah. Oh, okey. Dapat. 12, 13 lah. 1, 2, 3. Okey. Ni 15 hari. Okey, baik. Sebelum ni ada tak darah? Tak adalah, ni tak ada. Okey, kita tanda dulu Tanda dulu. 7 8 ni cukup tak 24 jam? Cukup. Maksud dia boleh dihukum haid lah kan? Baik. Ni suci 15 hari sampai 23 hari di bulan ni. Okey, 24 ni keluarlah darah macam tu. Okey, soalan tadi kalau kata yang 23 ni ada darah. Dia datang awal kat mana tu? Oh, 20 tu dah ada darah dah. Okey, katalah 20 hari bulan ni dah ada darah. 21? 21 ada. 22 pun ada. 21 ada, 22 ada tak? 22 ni tak ada. Okey, 23 ni tak ada lah. Tak ada juga. Yang 24 dan seterusnya tak ada. Okey, tak ada. Katalah okey. Tak apa, kita lengkapkan dulu. Okey, kita nak tengok mana satu dia punya darah Okey. Jadi soalannya, adakah ini istihadhah atau haid? Adakah haid itu bermula dari 7 ni? Okey. Jawapan dia, saya kena tanya balik. Sebelum ni cukup tak 15 hari suci? Dia kena tengok gitu. Permasalahan dia start dari sini. Betul? Jadi kita ni orang yang nak keluarkan hukum tu, kita kena teliti. Tanya dulu. Sebab syarat kan 5 tu. Dia ni memang cukup syaratnya. Dia 24 jam, tidak limpas 15 hari. Okey, pergi pula syarat yang ketiga. Dia suci tak sebelum ni 15 hari? Katalah suci 15 hari. Jadi ini telah menepati syarat haid. Maka dia haid. Okay. Jadi kita kira 15 hari dari sini. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14 15. Maka dia sampai sini, betul? 15 dah kan? Baik. Lepas tu berhenti. Baik. Jadi dia ada 2 darah. Dan ini adakah dikira haid? Jawapannya ialah ya.
Haid juga. Ya, haid juga. 15 hari. Cuma yang ni dia suci. Dia bukan suci apa? Dia naqa' tu, naqa'. Mana dia berhenti sekejap, lepas tu dia keluar balik. Dan bila dia berhenti ni, keluar balik, kita kena tentukan kedua-dua darah ni nak hukum apa. Kalau ini haid, ini pun haid, maka tengah-tengah ni dihukum haid. Berhenti ni pun dihukum haid juga. Tapi kalau kata hujung ni istihadah, Contohnya dia bukan keluar pada hari 20 lah. Dia bukan keluar pada hari 21. Dia keluar hari 22. Hari 23. Contoh dia keluar hari 22, hari 23. Okey, dia keluar kat sini. Ni nak hukum darah apa ni? Nak hukum haid tak boleh. Dia dah terlimpas 15 hari. Ni 15 dia limit dekat sini ni 21. Maka ini istihadah. Bila ini istihadah, tengah-tengah ni semua suci. Ini yang dikata terlimpah 15 hari ni. Nampak kan? Ya, jelas. Okey, tapi soalan asal tadi ialah dia keluar pada ni dia keluar pada 21 hari bulan, 22 tak ada, 23 tak ada. Dia keluar pada ni 20 hari bulan, dia keluar pada sini. Maka dia masih dalam tempoh 15, betul ke tidak? Daripada tarikh hari pertama dia keluar darah sampai hari ke-21 ni dia ngam-ngam 15 hari. Maka masih dalam ikut syarat. Walaupun mungkin dia keluar dekat sini 2 jam, sini 3 jam, tak jadi masalah. Kenapa? Kerana di sini dah ada 24. Dia dalam tempoh 15 tu dicampur semua ada 24 jam atau lebih. Maka semua tu hukum haid. Walaupun tengah-tengah dia ada putus. Itu kaedah dia. Ini cerita dia orang putus-putus lah ni. Ni masalah orang putus-putus lah ni. Putus-putus darah. Boleh kat sini lagi. Garu sudah tu. Macam paning sudah. Dia macam mana pun bersilatlah bunga apa sekalipun, syarat yang 5 tu jangan kita lari. Menepati betul-betul 5 tu, ngam betul-betul solid, baru hukum haid. Kalau satu gugur tak menepati, hukum istihadah, mana bukan hukum haid. Begitu juga nifas. Nifas syarat dia 4. Cukup 4 syarat ni baru hukum nifas. Kalau salah satunya tak ikut, maka dia bukan nifas. Mudah ke susah? Mudah je sebenarnya. Pusinglah macam mana. Ya, aslinya. Semua putus artinya ni tak ada darah. Putus-putus mana keluar sikit. Dia keluar berapa hari darah tu? Selama berapa hari? Dia kena kira jam. Memang kena kira jam. Kaedah dia kira jam. Istihadah semua. Macam contoh saya bagi awal-awal tadi. Ini betul-betul benda real berlaku. Datang pejabat kami, dia tanya. Dia keluar darah dari 11 hari bulan sampai 25 hari bulan. Kalau ikutkan 11 sampai 25 ni ngam 15 hari. Tapi setiap hari tu dia keluar hanya waktu asar aja. Sekali tu pun setitik. Sekali tu je. Macam kita meludah tu, yang tu dia kata. Setitih begitu. Warnanya pula coklat tapi tak bau. Titih gitu je. Selama 15 hari. Setiap hari keluar hanya sejam. Cukup tak 15, cukup tak 24 jam? Tak cukup, sebab kalau kita jumlahkan dari 15 tu tadi, dia baru 15 jam. Maka semua tu istihadah. Semua itu istihadah. Dan dia ni cerdik sikit. Memang orang cerdik lah. Walaupun kerja biasa-biasa, tapi dia cerdik. Dia kata apa? Dari pagi tu dia dah mula puasa dah. Waktu keluar darah tu pun dia tak batalkan puasa dia. Sampai dia sungkai. Ni yang 15 hari keluar darah tu tadi tu kan? Yang keluar sikit-sikit tu. Dia tak sungkai, dia tak makan, tak apa. Sebab dah waktu asar baru keluar kan? Pagi tu dia sahur macam biasa, dia puasa. Sebab tak ada darah. Sampai waktu asar tu ada darah.
Segi hukumnya kalau ikutkan asal tu batal dah puasa dah. Betul. Tapi tengok balik. Cukup tak syarat nak kata darah tu haid? Tak cukup. Maka dia bukan haid, dia suci. Jadi puasa dia tadi sah tak? Dia kena ganti balik tak? Tak perlu. Terus. Itu tak jadi, tak salah. Saya tak kata salah. Kan kita dah sebut tadi, ada penghalang, maka tak ada ibadah. Kan asal keadaan dia begitu, betul. Nampak darah, maka tak ada dah ibadah tu. Sebab dah ada terhalang. Pun tak haram, itu tak salah. Tapi yang tadi ni, dia ambil atas dasar hati-hati. Tambah pula, ialah darah tu keluar lepas asar, dekat sudah nak bersungkai. Ini nak dah lah dia makan. Dia tahan sajalah macam puasa biasa. Tuk kebetulan betul. Cukup 15 hari sekalipun, masih tak cukup lagi 24 jam. Darah tu tak capai lagi bila dicampur. Artinya tak ada haid. Bila tak ada haid, istihadah, maka dia puasa tadi tu sebenarnya hakikat dia dalam keadaan dia suci. Maka sah. Tak perlu ganti lagi. Ya. Solat puasa satu hal yang dua benda yang berbeza. Solat kita buat pada waktu solat, puasa kita buat pada ketika waktu puasanya. Jelas. Maka walaupun dia teruskan puasa tu tadi atas dasar dia kata dah terlampau dekat nak bersungkai. Jadi sungkai maghrib kadang sekali lah aku makan dengan keluarga, dia asal dia pemikiran dia begitu. Tapi dari segi solat asar tadi tu dia tak solat. Maka setelah dia tahu yang tu sunat istihadah, dia kena ganti balik lah. Itu selesai dia punya isu dia. Penyelesaian dia begitu. Dia baguslah kalau macam tu. Tapi tak salah juga. Alah usah halang kepalang, dah ada sudah, sungkai lah tu. Tak salah. Tak haram. Tapi kalau yang laki-laki nampak darah dia mati sungkai, itu masalah. Baik. Saya cukup dulu lah sampai sekadar tu. Kita berhenti dulu. Yang contoh nombor 2, nombor 3, nombor 4 ni nanti kita sesi akan datang. Besok lah kalau tak ada apa-apa yang melintang kan. Kita sambung besok pula insyaAllah. Sikit lagi waktu, kemudian baru kita masuk. Tajuk yang kelima ni berkenaan dengan apakah perkara yang diharamkan bagi perempuan yang dalam keadaan haid dan juga nifas. Itu kita bahas. Sebab banyak sangat orang tanya soalan, boleh tak orang dalam keadaan haid ni bertadarus? Terutamanya musim bulan Ramadan, dia nak tadarus baca Quran. Kalau dia tak pergi, dia rasa rugi, dia kata. Nanti kita bahas besok. Kita bahas besok. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa ni lah, apa-apa halangan. Kalau ada halangan, minta maaf lah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbana faqina faqihana wa qurrat lana fi dinina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.